Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Muhammad Haris Hakimi bin Basir daripada Ahli Kumpulan 5 ingin menceritakan memberitahu pengaruh budaya bangsa dalam peradaban. Pertama sekali, apakah maksud budaya bangsa dalam peradaban? Maksud pengaruh budaya bangsa dalam peradaban ialah suatu perkara yang pengaruh peradaban tersebut mempunyai ciri-ciri budaya bangsa tersebut. Tetapi, apakah yang menyebabkan pengaruh budaya bangsa berlaku dalam peradaban? Rakan-rakan saya akan menceritakan selanjutnya. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nazrin bin Muhammad Zabidi daripada Kumpulan 5. Tajuk yang saya akan bentangkan ialah definisi budaya bangsa. Pengetahuan terhadap kebudayaan adalah penting bagi rakyat Malaysia kerana banyak salah faham dan prasangka timbul akibat daripada gagasan untuk mewujudkan kebudayaan kebangsaan Malaysia yang berteraskan kebudayaan di bumi. Ini kerana kebudayaan mempunyai hubungan yang amat rapat dengan masyarakat kerana tidak akan ada budaya sekiranya tiada masyarakat. Seterusnya, istilah kebudayaan sukar diberi takrif yang tepat kerana kebudayaan itu sendiri merupakan satu bidang yang sangat luas. Yang kedua, perkataan budaya itu sendiri datang daripada bahasa Sanskrit iaitu budaya, iaitu kata jamak yang berasal daripada perkataan budi yang membawa maksud budi dan akal. Yang ketiga, kebudayaan merupakan suatu cara hidup masyarakat atau suatu aspek pemikiran dan tingkah laku manusia yang diwarisi daripada satu generasi ke satu generasi melalui proses pembelajaran. Kebudayaan berfungsi melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan manusia dan sebagai wadah bagi segenap lapisan masyarakat. Kebudayaan merangkumi segala kelakuan manusia yang tidak statik tetapi dinamik serta berubah mengikut perkembangan manusia dan persekitaran. Seterusnya, kebudayaan merupakan suatu cara hidup manusia sama ada dalam bentuk fikiran, kepercayaan, perlakuan ataupun penghasilan dalam sesebuah masyarakat. Budaya juga termasuk dalam bentuk sosial, politik, adat istiadat serta ekonomi dalam sesebuah masyarakat. Ini adalah contoh-contoh budaya bangsa di Malaysia. Antaranya, kaum Melayu. Bahasa yang digunakan oleh orang Melayu ialah bahasa Melayu. Seterusnya, perayaan yang diraikan oleh masyarakat Melayu Islam adalah Aidilfitri, Aidiladha dan Nuzul Quran. Aidilfitri diraikan kerana umat Islam telah berjaya berpuasa selama sebulan di bulan Ramadan. Manakala perayaan Aidiladha adalah memperingati peristiwa Nabi Ibrahim AS. Senian masyarakat Melayu adalah antaranya wayang kulit dan kuda kepang. Bagi kaum Cina ialah mereka menyambut Tahun Baru Cina, Cap Gomeh dan perayaan Kuih Bulan. Antara kesenian ataupun tarian masyarakat Cina adalah tarian naga, tarian singa dan tarian kipas. Bagi kaum India pula, perayaan yang disambut ialah Deepavali dan Thaipusam. Kaum India juga memiliki tarian yang mana disebut sebagai tarian Kathak dan tarian Bhangra. Ringkas daripada saya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imran Sofi bin Kamaruzzaman. Nombor metrik 10 DGT 21F1076. Saya akan membentangkan pengaruh budaya Melayu dalam membina peradaban masyarakat Malaysia.
Antara pengaruh budaya Melayu dalam membina peradaban masyarakat Malaysia ialah dari segi aspek seni tradisi Malaysia. Seni tradisi Malaysia terutamanya tertumpu pada tenunan tekstil mewah, persembahan tarian dan lain-lain. Antara seni tradisional yang masih kekal sehingga hari ini ialah tekstil mewah yang dikenali sebagai songket serta kain corak tradisional iaitu batik. Tekstil seperti batik, songket dan tekad ataupun lebih dikenali sebagai tekad sulam digunakan untuk hiasan. Lazimnya bersulam dengan lukisan atau bercorak. Tekstil mewah tersebut masih dipakai oleh kaum Melayu sehingga hari ini. Bahkan juga kaum-kaum lain seperti kaum Cina dan kaum India juga memakai tekstil mewah tersebut kerana terpengaruh dengan budaya Melayu. Pengaruh budaya Melayu dalam membina peradaban masyarakat Malaysia yang seterusnya ialah makanan tradisional. Masyarakat Melayu zaman dahulu sering menggunakan bahan masakan yang bersumberkan alam semula jadi seperti tumbuh-tumbuhan, daun-daun kayu, pucuk sayuran dan sebagainya. Tanpa disedari daripada bahan-bahan tersebut, terciptalah makanan tradisional Melayu yang kini menjadi kegemaran kita semua. Antara makanan tradisional kaum Melayu ialah lemang, ketupat, rendang, nasi lemak, serunding, nasi kerabu dan lain-lain lagi. Makanan tradisional Melayu ini juga telah menjadi makanan kegemaran bagi sesetengah individu dari kaum Cina, bahkan juga kaum India, sekaligus dapat membina peradaban Malaysia. Setiap kumpulan etnik mempunyai seni persembahan yang berbeza, dengan sedikit bertindih di antara mereka. Seni Melayu menunjukkan pengaruh India Utara. Satu bentuk seni yang dipanggil makyong menggabungkan tarian dan drama, kekal di negeri Kelantan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, DK Barat telah berkembang popular dan ia dipromosikan secara aktif oleh kerajaan negeri sebagai ikon kebudayaan. Silat adalah satu lagi seni mempertahankan diri Melayu yang terkenal dalam bentuk tarian, dipercayai meningkatkan kekuatan rohani seseorang. Seterusnya, wayang kulit amat popular di Malaysia selama berabad. Boneka biasanya dibuat dengan kulit lembu dan kerbau, diukir dan dicat dengan tangan. Pertunjukan dilakukan dengan wayang kulit sering berdasarkan cerita tradisional. Seterusnya ialah tarian zapin. Tarian zapin merupakan sejenis tarian masyarakat Melayu tradisional yang dikenali sejak kurun lamanya. Tarian ini diilhamkan oleh peranakan Arab dan dikatakan berasal dari Yaman. Tarian zapin telah menular luas di kalangan penggemar seni tari di Nusantara. Sehingga kini tarian-tarian tersebut masih diberikan perhatian yang serius dalam membina peradaban masyarakat Malaysia. Seterusnya ialah permainan tradisional. Malaysia mempunyai sukan tradisional yang berskala kecil. Wow adalah bentuk tradisional layang-layang yang melibatkan layang-layang dibuat dengan reka bentuk rumit. Layang-layang ini boleh mencapai ketinggian hampir 500 meter. Seterusnya, sepak takraw adalah permainan di mana bola rotan disimpan di udara tanpa menggunakan tangan. Gasing pula merupakan permainan tradisional orang-orang Melayu sejak dahulu lagi. Biasanya dimainkan selepas musim menuai. Permainan gasing dipertandingkan antara kampung. Pemenang pula dikira berdasarkan tempoh masa gasing mampu berputar. Selain itu, congkak ialah sejenis permainan tradisional Melayu yang sering dimainkan sebagai aktiviti dalaman atau sebagai pertandingan. Selalunya ia menggunakan papan kayu berlubang atau lubang di atas tanah, manakala buah congkak pula kebiasaannya menggunakan biji getah atau guli. Permainan tradisional seperti sepak takraw dan congkak seringkali dimainkan oleh kaum Cina dan India. Hal ini membantu untuk membina peradaban masyarakat di Malaysia. Setakat ini saja perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Amir bin Syed Isa, nombor metrik 10DDT 21F1081. Saya daripada kumpulan 5 yang akan membentangkan tajuk Pengaruh Budaya Bukan Melayu dalam Membina Peradaban Masyarakat Malaysia. Dalam tajuk ini, terdapat 4 kandungan yang akan saya bahaskan. Antaranya ialah fahaman asal masyarakat Melayu, pengaruh Hindu, pengaruh Islam dan pengaruh Barat. Pertama sekali ialah fahaman asal masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu pada mulanya berfahamkan animisme. Animisme ialah satu fahaman yang mempercayai kuasa gaib. Ini kerana masyarakat pada masa ini tidak dapat menghuraikan fenomena hujan, gerhana matahari dan gejala sakit. Mereka juga mengaitkan fenomena ini dengan kuasa luar biasa seperti penunggu, hantu, jembalang dan sebagainya.
Walaupun Islam tersebar luas dalam masyarakat Melayu, namun masih ramai masyarakat Melayu pada masa kini mengatakan bahawa sesetengah tempat seperti hutan dan laut terdapat penunggu yang perlu dihormati. Mereka juga percaya bahawa punca sesuatu penyakit adalah disebabkan tersampuk, saka dan tekanan watak orang. Perkara tersebut boleh dilakukan dengan penggunaan tangkal, mentera dan melalui upacara tertentu. Seterusnya ialah pengaruh Hindu. Pengaruh Hindu masuk ke alam Melayu yang dibawa oleh pedagang dan penyebar agama Hindu. Penyerapan amalan Hindu diserap dalam majlis perkahwinan seperti amalan menepung tawar. Ketika mengandung, upacara melanggar perut turut diambil oleh amalan Hindu. Amalan melanggar perut bertujuan untuk mengetahui jantina bayi dalam perut. Buah kelapa akan diletakkan di atas perut si ibu, kemudian dibiarkan jatuh. Sekiranya jatuh ke kiri, ibu itu dikatakan akan melahirkan anak lelaki, dan sekiranya jatuh ke kanan akan melahirkan anak perempuan. Dari segi bahasa, banyak kosakata Sanskrit yang dibawa oleh Hindu. Dari segi kesenian pula, masyarakat Hindu membawa seni ukiran rumah yang memotifkan bentuk haiwan seperti gajah dan ular yang terdapat dalam hiasan rumah dan barang-barang perhiasan. Selepas Hindu, pengaruh Islam pula berkembang dalam alam Melayu dengan kedatangan mubalik. Amalan Islam di rantau ini menjadi semakin kuat sehingga amalan Hindu terhakis sedikit demi sedikit. Kemudiannya digantikan dengan amalan Islam. Amalan yang bercanggah dengan ajaran Islam akan digugurkan, tetapi tidak sepenuhnya. Islam telah mengajar masyarakat Melayu untuk menerapkan unsur-unsur rasionalisme. Hampir setiap negeri di tanah Melayu dan Brunei dianggap sebagai negara Islam dengan mengambil sempena nama-nama syurga seperti Darul Rizwan, Darul Iman, Darul Takzim dan lain-lain. Dari segi bahasa, banyak kosakata yang dipinjam dari bahasa Arab seperti fardu, solat, azan dan lain-lain. Bentuk tulisan Arab juga digunakan dalam masyarakat yang dinamakan tulisan Jawi. Ahli-ahli bahasa telah mengubah suai bentuk tulisan Arab ke Jawi supaya dapat membunyikan bahasa Melayu. Disebabkan Islam berkembang pesat dalam masyarakat Melayu, pendidikan juga berkembang dengan pembukaan madrasah dan pondok. Dari seni bina, Islam memperkenalkan seni bina geometri bagi menggantikan ukiran haiwan yang dilarang oleh ajaran Islam. Walaupun begitu, pengaruh Hindu tidak terhapus sepenuhnya. Hal ini wujudnya kesenian wayang kulit, makyung dan kuda kepang. Pengaruh Barat datang selepas kedatangan Islam kerana penjajahan. Kedatangan Barat telah membawa nilai Barat yang kadang-kadang bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya, pergaulan bebas yang boleh membawa kemaksiatan dan hiburan yang melampaui batas yang menyebabkan kelalaian terhadap masyarakat. Tetapi, terdapat juga kesan positif hasil daripada pengaruh Barat seperti perkembangan teknologi pertanian, perindustrian dan perkomputeran. Kesan ini telah banyak meningkatkan ekonomi masyarakat Melayu. Pengaruh Barat juga telah membuka peluang pendidikan kepada golongan bangsawan, kemudian disusuli dengan orang awam. Hal ini meningkatkan budaya fikiran orang Melayu terhadap idea dan kosmologi sains, serta alam semangat dan alam rohaniah. Pengetahuan ini telah menggantikan konsep magis. Ringkas daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zahiri bin Asfusani. Nombor metrik 10 DDT 21F1063, kelas DDT 1C. Saya dari Kumpulan 5. Tajuk saya ialah cara membina keharmonian dalam masyarakat berbilang budaya di Malaysia. Malaysia merupakan negara yang mempunyai masyarakat berbilang budaya. Apakah cara untuk membina keharmonian dalam masyarakat berbilang budaya di Malaysia? Yang pertama, dari segi individu. Seseorang individu perlulah mempunyai sikap memahami asal-usul, menghormati serta menerima budaya, bahasa, agama dan cara hidup setiap bangsa. Selain itu, kita juga perlu mencari peluang untuk berinteraksi dengan satu sama lain dari kumpulan budaya yang berbeza supaya dapat mengeratkan hubungan dan mengekalkan keharmonian masyarakat. Seterusnya, kita juga haruslah saling menghormati dan menghargai orang lain tanpa mengira budaya
bahasa dan agama. Yang kedua, dari segi pihak sekolah. Pihak sekolah mestilah mengadakan aktiviti atau pertandingan yang berunsurkan kemasyarakatan dan kebudayaan yang melibatkan komuniti pelbagai kaum dan budaya. Contohnya, pertandingan tarian kebudayaan dan pertandingan melukis seni kebudayaan. Di samping itu, pihak sekolah juga haruslah menggalakkan pemakaian pakaian mengikut budaya masing-masing semasa sambutan Hari Kemerdekaan, perayaan dan sebagainya. Ini dapat membina keharmonian dalam masyarakat berbilang budaya dan menerapkan elemen budaya dalam diri pelajar. Yang ketiga ialah dari segi masyarakat. Amalan masyarakat yang baik merupakan salah satu langkah untuk mengekalkan keharmonian dalam masyarakat berbilang budaya di Malaysia. Keharmonian masyarakat dapat dikekalkan dengan penglibatan pelbagai kaum dan setiap aktiviti yang diadakan dalam sesebuah komuniti. Contohnya, pengamalan tradisi sukan tahunan dengan penglibatan dari setiap golongan kaum yang berlainan disertai dengan pengamalan sikap terpuji dalam tradisi yang dilakukan. Yang keempat, dari segi media massa. Media massa merupakan salah satu platform yang dapat menyampaikan berita dengan cepat kepada orang ramai dengan menyiarkan iklan atau cerita yang bertemakan perpaduan dan keharmonian berbagai budaya yang ada di Malaysia. Yang kelima, dari segi kerajaan. Kerajaan perlulah melaksanakan kempen sambutan Hari Kemerdekaan secara besar-besaran supaya masyarakat Malaysia dapat menyambut dengan beramai-ramai tanpa mengira kaum. Kesimpulannya, keharmonian dalam masyarakat berbilang budaya di Malaysia dapat dibina sekiranya kita mengamalkan cara tersebut. Itu saja daripada saya. Sekian. Rakan-rakan saya telah menceritakan, menerangkan apa itu definisi dan contoh-contoh budaya bangsa di Malaysia. Seterusnya, mereka juga telah menerangkan pengaruh budaya Melayu dan bukan Melayu dalam membina peradaban Malaysia pada hari ini. Ada sekali cara membina keharmonian dalam masyarakat bilang budaya di Malaysia. Akhir kata, saya berharap para penonton dan pendengar mendapat manfaat daripada video ini. Sekian, terima kasih. 今日も生きてしまったなこれで何年